Bab 10 Sejarah Tingkatan 5 KSSM Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. 10.1 Malaysia dalam isu global kontemporari. Malaysia dalam isu global kontemporari. Dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu dengan baik tanpa sebarang konflik menunjukkan kebijaksanaan pemimpin negara. Kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Yang pertama, penyalahgunaan dadah. Memerangi dadah disuarakan dalam forum antarabangsa seperti International Drug Enforcement Conference IDEC, persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Amerika Syarikat. Malaysia bekerjasama dengan International Criminal Police Organisation Interpol, polis antarabangsa dalam usaha memerangi dadah serta bekerjasama dengan negara lain bagi menggubal strategi operasi menangani masalah ini. Memerangi dadah disuarakan dalam PBB apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, terpilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Yang kedua, pertindihan sempadan. Tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Kedua-dua tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Isu tuntutan Kepulauan Spratly pula melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Isu ini masih belum selesai sehingga hari ini. Kedudukan Kepulauan Spratly yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara bukan sahaja penting dari sudut geostrategik, tetapi juga dari aspek perdagangan. Tuntutan terhadap Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1979 apabila dimasukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly ke dalam wilayah Malaysia. Kepulauan ini merangkumi Pulau Kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Antara usaha yang dilakukan bagi menyelesaikan isu ini termasuklah membangkitkan isu Spratly dalam forum ASEAN China pada tahun 1995. Yang ketiga, kempen anti minyak sawit. Minyak sawit menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya hingga menyebabkan kempen anti minyak sawit dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu American Soybean Association ASA. Gerakan anti minyak sawit dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu ASA dan pihak NGO pencinta alam di Eropah. Bagi ASA, minyak sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Bagi NGO pencinta alam pula, penanaman kelapa sawit dikatakan menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. Keadaan ini menyebabkan berlaku bantahan dan sekatan terhadap minyak sawit. Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO, kempen secara berterusan serta mendapatkan skim pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO sejak tahun 2019. Langkah ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara manpan
dan pelaksanaan amalan baik seperti Good Agricultural Practices GAP, amalan pertanian baik. Tindakan Malaysia secara berhemah dalam menangani isu kempen anti minyak sawit ini untuk mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Keempat, pemerdagangan orang. Perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia menarik kehadiran warga asing. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara turut menjadikannya sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Undang-undang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dan Protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah pemerdagangan orang. Malaysia menubuhkan Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants MAPO, Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada tahun 2008 dan menguatkuasakan Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007, ATIPSOM 2007, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang 2010 hingga 2015 menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan dan perlindungan. Kelima, penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia seperti Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Penyakit ini dikesan di Malaysia pada tahun 1986 sehingga tahun 2014 sejumlah lebih 100,000 kes dilaporkan dengan lebih 16,000 kematian. Penyakit ini merebak disebabkan gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan memberikan rawatan kepada mangsa. Tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut. WHO memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara di Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Sejak tahun 2011, Malaysia mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030 melalui pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS (NSPEA), Pelan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Malaysia turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. Sekian, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih.